أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وحمد الحامدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقنا الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا زدنا علما نافعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, kita banyak-banyak ucap kalimah Alhamdulillah. Nah, kita banyaklah berucap Alhamdulillah kerana kita nak puji Allah, nak puji Tuhan kita. Nah, kita nak puji Dia kerana sentiasa Allah Ta'ala buat baik kepada kita di dalam seluruh hidup kita, dan kita berharaplah kepada Allah supaya Allah Ta'ala sentiasa ihsan, sentiasa berbuat baik kepada kita seterusnya, ambil daripada masa sekarang hingga sampai kita ke akhir hayat, dan terusnya hingga kita dapat selamat daripada seksa kubur, fitnah kubur, hara-hara di pada mahsyar. Nah, seterusnya insya-Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya Allah Taala beri rahmat dan buat baik kepada kita hingga sampai kita memasuki syurga-Nya insya-Allah Taala. Kerana kita nak mendaping. Nah, kita nak mendaping, nak happy, nak perapak diri kita, nak cari keredaan dari Allah. Nawi Allah Ta'ala keni, nawi Allah Ta'ala sayang kita. Nah, hingga sampai seterusnya. Maka di hari ini kita pakat mari berkumpul di atas masjid ni. Nah, dan di datare di pada-pada keliling kelala masjid ni, kau opau kayu. Nah, kita berharaplah
Allah Ta'ala ni curah rahmat dia ke kita banyak-banyak. Nah, kita berhajatnya kepada kasih sayang Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala di dalam setiap dia dah sekalian hidup kita. Nah, kita berharap kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala curahlah rahmat dia sebanyak-banyak hingga sampai kita seterusnya, insya-Allah Ta'ala. Hari ni kita nak sambung kitab kita. Tujuh mana nampak-nampak ni? Muka 25 yang keberapa? 32. Masya-Allah. Lagi kitab kita duk bercara. Kitab kita duk bercara kelebihan berselawat ke Nabi. Dia royak kata ada 41. Nah, kita sama pula di hari ni, di pagi ni 32 kelebihan fadilat berselawat ke Nabi. Memanglah kelebihan ataupun fadilat selawat ke Nabi ni banyak kelebihan, banyak fadilatnya. Bukan 41 ni tak, banyak lagi. Lepas tu besar-besarnya kelebihan dia. Maklumlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni kekasih Allah. Allah kasih ke dia. Orang yang sebut selawat ke Nabi, Nabi ni orang yang Allah Ta'ala kasih, tentu sekali Allah Ta'ala akan beri kita balas dengan tak ada terhitungnya. Lepas ni yang ke-32 kita sambung. Tok Guru kata ke-32 sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertambah-tambah kasih akan dia, akan Nabi. Dan yang demikian itu satu tempat daripada tambatan iman, kerana tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia, akan Nabi. Tu dia. Kita baca sepatah pun orang panggil berisinya hak tu royak. Tu dia. Sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebab bagi berkekalan kasih, kita kena letak hukum lah, kena letak hukum. Kena letak hukum. Kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hukum wajib ke sunat? Tu kena buat lalu, kena letak lalu hukum. Hukum wajib ke sunat kasih Nabi. Nak duduk mana ni weh? Wajib ni berhajat sangatlah kita kasih ke Nabi. Macam mana berhajatlah kita kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Berhajat maknanya nak kepada kasih kepada Nabi, kasih kepada Allah nak. Itu dia, bukan ke Nabi, bukan kepada Allah Ta'ala saja. Berhajat kepada kasih ke bining, ke tok laki, ke anak. Kita ni kalau tak ada kasih ke bining, bining tak kasih ke laki, boleh duk tak Tok Imeh? Tok Imeh tak ada bini lagi, bini mati lama dah. Lepas tu duk mimpi mengigap jumpa dengan bining tiap-tiap malam. Tok Imeh kita ni bini mati lama dah. Tu dah tak boleh nak bining dah. Tu. Kita nak duduk dengan bini, nak duduk dengan laki, berhajat kepada kasih. Laki kena kasih ke bining, bining kena kasih ke laki. Kalau tak kasih, orang panggil beci.
Benci ni tak ada siapa sebulan dak rasa bergeger. Kalau benci kan tak ada siapa sebulan geger. Padahal nak wi mudah makan kalau kasih bini. Nah, tak gitu kan? Makan mudah. Nah, baju tak kena basuh. Anak sekolah tak kena pergi hantar. Nah, lepas tu kalau benci kan tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Setengah nak buat buku sel lari kelik lalu. Tu masya-Allah pandai duduk kan. Lepas tu dia tak boleh duduk dua orang tu kalau tak ada kasih sayang, tak ada timbang menimai. Nah, paning Nabi Allah tempat yang kita nak tupainya ialah semenjak di dalam dunia terus menerus hingga sampai ke akhirat. Nah, kasih kepada Allah. Nah, kasih kepada Allah, Allah kasih kita. Itu dia. Kita terasa tak kata Allah Ta'ala kasih kita? Terasa ke tak? Hendak ngucap asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kita kasih tak kepada Allah? Tanya kasih tak kepada Allah? Nah, Allah kasih tak kita? Tu kedua-dua nak tu. Nah, Allah kasih tak kita? Nah, wajib kita mengenal Allah, wajib kita kenal Tuhan. Nah, Tok Guru kata cara nak kenal Allah Ta'ala paling mudah ialah belajar 20 sifat. Apabila kita kenal posiat, jadi asbab untuk kita kasih kepada Allah. Ya tak boleh jadi kita nak kasih kepada Allah kalau tak kenal. Betul? Itu dia, Masya Allah. Lepas tu kita nak tahu lah Allah kasih kita ke tak? Allahu Akbar. Tuhan kita ni kasih kita ke tak? Kena nampak kasih saya Tuhan ke kita, kena nampak. Kena nampak jelas. Barulah kita nak menimbul kasih kita kepada Allah dengan berzikir, dengan sebut nama Allah Ta'ala biar banyak-banyak. Nah, Allah kasih kita. Nah, kita kena kasih kepada Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah kasih kita. Nah, kita tahu mana. Nanti tengok. Nak buat satu perbuatan. Nah, kita tak boleh buat kalau Allah Ta'ala tak buat. Nak makan, nak telan nasi, nak telan aliyu, kalau Allah Ta'ala tak beri telan, kita boleh telan tak? Tak boleh. Tak usah kata nasi, aliyu pun tak boleh telan. Lepas ni dalam seluruh hidup kita Allah Ta'ala duduk cara kita, duduk cara kita, dia duduk cara duduk belah kita. Allahu Akbar. Nah, setiap urusan kita dan urusan langit bumi, nah dia duk cara habis. Binatang di laut, burung beriak di atas bukit, matahari, bulan, bintang. Nah, hingga sampai setiap manusia, setiap makhluk Allah Ta'ala bercara. Nah, macam mana kita tak nampak kata Allah Ta'ala budi banyak dengan kita? Pasal itulah kita kena nampak kata Allah Ta'ala ni kasih kepada hamba-Nya. Lepas tu apabila kita nampak kata Allah kasih kepada kita, maka kita kena kasih pula kepada Allah. Kena kasih kepada Allah pula. Semacam mana kita pernah royak tu bukan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta kan? Allahumma inni as'aluka hubbak. Wahai Allah, aku minta akan dikau kasih kepadamu. Nabi kita minta kasih. Kita orang mukmin pun sepatutnya juga kena kasih kepada Allah. Walladzina amanu ashadda hubban lillah. Orang mukmin ni kasih kepada Allah Ta'ala telajak. Sebab tu kita tak boleh nak terlupa. Nak kasih Tuhan suruh bersangat terkasih orang mukmin itu kepada Allah. Kita orang mukmin, maka kita kena kasih kepada Allah. Kena pakat kasih Tuhan. Nah, setelah kita Allah kasih kita, nah kita kasih kepada Allah, kita nak tanya, Nabi Muhammad kasih tak kita?
Nah, itu kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu Rasul Allah. Itu dia. Nabi Muhammad kasih tak kita? Nah, Masya Allah, Nabi Muhammad sangat-sangat kasih kepada umatnya. Hingga siapa Nabi kita royak dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari, Nabi kata Allah Ta'ala beri kepada setiap Nabi doa untuk umat. Tiap Nabi ni Tuhan beri doa untuk umat. Apabila berdoa, Allah Ta'ala akan terima. Lepas setiap Nabi doa hak Tuhan beri ni, Nabi-Nabi tu berdoa belaka untuk umat. Lekat aku sore ya, aku ni doa hak Tuhan beri kat aku, berdoa untuk umat, aku tak berdoa lagi. Doa hak ni aku nak sipai di hari akhirat esok, aku nak berdoa ke Tuhan, nak beri Tuhan selamat umat dia. Dia tak berdoa untuk diri dah, dia berdoa untuk umat. Dia sipai doa ni dia tak berdoa lagi. Pasal apa? Apabila sampai di hari akhirat, dia nak doa untuk umat dia. Ni ayat kata kasih sayang Nabi ke umat. Pasal tu lagi, Nabi kita pergi ziarah. Pergi ziarah budak dia. Dia panggil gulam. Budak ni boleh jadi khadim. Budak ni beragama Yahudi. Lepas tu budak ni sakit, dia nak mati dah. Nabi kita pergi ziarah. Apabila Nabi ziarah, Nabi ziarah, Nabi minta budak ni masuk Islam. Budak ni masuk Islam. Lepas tu Nabi kata, berucaplah, katalah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suruh budak tu kata. Budak tu paling tengok ke ayah dia yang beragama Yahudi. Tengok Nabi kita baik tak baik, tengok tu kan. Nabi orang Yahudi sakit, Nabi kita pergi ziarah. Lebih-lebih lagi orang Yahudi ni jadi budak dia, jadi gulam, jadi hamba dia. Lepas tu Nabi kita pergi ziarah, Nabi kita suruh budak ni mengucap masuk Islam. Pak dia tak ada masuk Islam lagi. Tiba-tiba dia suruh budak ni, ya gulam, wahai budak ni, katalah la ilaha illallah. Budak ni pun selalu tengok ke pak dia. Dia nak mengucap pun gitulah. Dia paling tengok ke pak dia. Pak dia kata, ati' Abul Qasim, muta'atlah kepada Nabi Muhammad. Apabila pak dia kata ta'atlah kepada Nabi Muhammad, Muhammad suruh mengucaplah. Lalu dah budak tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lepas tu apabila budak ni mengucap siap, Nabi kita turun nak kelik. Bila-bila nak kelik ni, Nabi kita kata, alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Puji aku bagi Allah, Allah lah yang melepas akan dia daripada neraka. Budak ni kalaulah dia tak ngucap, dia mati di atas agama Yahudi, tentu sekali dia masuk neraka. Lalu itulah Nabi kita berterima kasih kepada Allah pasal dia boleh masuk Islam, maka selamatlah budak tu daripada neraka. Ni tengok, lobo Nabi nak kita selamat daripada neraka. Kasihnya Nabi kepada umat dia. Pas kita kena beraktikad lah, kena berakidah lah, kena berpegang lah dengan hati. Ya Nabi Muhammad kasih tak kepada umat dia? Iyo, kasih. Kasih. Allahu akbar, banyak. Kita nak royak tak ingat je dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang ceritanya, yang menunjuknya Nabi kasih kepada umat. Lepas ni lebih-lebih lagi kita ni.
Apabila Nabi Muhammad kasih kita, maka kita kena kasih pula kepada Nabi. Hang tengok. Nah, 32 sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita selawat ke Nabi, kita boleh celah, boleh kena kata kita ni kasih ke Nabi. Dan bertambah-tambah kasih akan dia, akan Nabi. Koho kita selawat, koho kasih ke Nabi, koho kita selawat kasih ke Nabi. Allahu Akbar. Itu dia. Dan yang demikian itu selawat ke Nabi ni ataupun bertambah-tambah kasih ke Nabi ni satu tambat. Satu tambat. Tambak tu bukan tempat. Satu tambak daripada tambak te'ime. Orang panggil tambak-tambak ni mana ikat. Tengah-tengah orang kecek kata ikat lembu. Setengah-tengah tempat orang panggil tambak lembu. Tak gitu ke? Kau ni orang kecek pun tambak ke ikat te'ime. Tambak ke ikat. Ikat lembu, tambak lembu. Ni. Orang berselawat ke Nabi ni, nah, orang panggil satu tambak teh daripada tambak teh ime. Nah, kerana tiada sempurna ime meleke kasih akan dia akan Nabi. Hani tengok, tak sempurna ime. Ime tak akan gemuk, ime tak akan sepenuh. Nah, sepenuh ni kerti tak sepenuh. Pernah kita pergi makan nasi makan nasi mahal kan. Nah, setengah-setengah orang kata makan kenyai weh. Kita pergi makan nasi mahal kan. Makan kenyai tak tak ada apa raya Nah, lalu tak ada nasi, kita ambil nasi nambah. Kalau sup habis ambil bosok. Tak gitu kan. Makan kenyai weh. Ataupun setengah tempat makan sepenuh weh. Makan sepenuh. Arti sepenuh ni kenyai. Ni, lepas tu kita nak kenal lah. Kerana tiada sepenuh ime, kerana tak kenyai ime, kerana tak gemuk ime, meleke kasih akan dia akan Nabi. Nak gemuk ime kena kasih ke Nabi. Nah, tu orang panggil Nabi sepenuh ime dengan kasih ke Nabi. Nah, Masya Allah, nakwi sepenuh, nakwi kenyai ime kena kasih ke Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kita nak ngucap apa ni? Nah, kita nak mengucap apa? Nah, kalau paung kayu kita nak wi gemuk, kalau pero lembu nak wi gemuk. Tak gitu ke? Lepas tu ime ni pelihara juga nah. Ime ni orang panggil pelihara kita. Ime ni pelihara bela. Nah, lepas tu dia bela tak sapa upai gemuk dak. Dia tak sapa upai gemuk dak. Allah, nak gemuk mek mana dia tak sapa upai. Tu dia, Masya Allah. Payah nak wis penuh lah. Nak wis penuh, nak wis sapa upai. Nak wis sapa upai. Nah, kalau pang deriak, kalau anak deriak kak, nak wis penuh baju, barulah dia pucuk, dia gemuk. Tak sepenuh ime kalau tak kasih ke Nabi. Ya, hadis sahih, hadis Bukhari dia kata kena. Nabi kita kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in atau kama qala. Nah, di Bukhari ni. Nah, di awal-awal lagi. Tak kalau mengikut hadis kak, tiada imi, kata la yu'minu ahadukum, tiada berimi seseorang kamu. Allah, tak ada imi seseorang kamu sehingga adalah aku ni terlebih kasih kepadamu daripada anakmu, daripada
ibu bapa mu dan daripada manusia kesemua. Kalau nak imi kita sempurna, nak imi kita gemuk, maka kita kena kasih ke Nabi, kena penuh niti tempikat. Nah, kena penuh niti. Allahu Akbar. Tak sepenuh imi. Tu tok guru terjemah tiada sempurna iman ni tok guru hurai kita. Kalau turut mati hadis hak Nabi bucak tak ada imi seseorang kamu kalaulah kita tak kasih Nabi. Allahu Akbar. Kita kena kasih ke Nabi lebih daripada anak kita, lebih daripada ibu bapa kita, dan lebih daripada manusia kesemua. Tu Allahu Akbar, Masya Allah. Di setengah daripada tandanya kata kita kasih ke Nabi, kita berselawat ke Nabi banyak-banyak. Dia selawat ni lah sabab bagi dapat kelepasan di hari akhirat esok. Mana kelepasan di hari akhirat esok? Nah, iaitu lepas daripada siksa Allah. Nah, Nabi kita beri syafaat, beri pertolongan hingga selamat daripada masuk neraka. Kalau orang hak masuk neraka. Nah, orang hak amalan sikit, Nabi kita syafaat. Nah, hingga sampai dapat kelepasan daripada neraka Allah Ta'ala. Nah, tak sepenuh imeh. Abang tu kena rajin ke selawat ke Nabi. So, ke-33 sabab bagi kasih Nabi akan orang yang berselawat atasnya, atas Nabi. Siapa-siapa dia selawat ke Nabi, Nabi kasih ke orang tu. Tu dia, Masya Allah. Nah, siapa-siapa dia berselawat Nabi, maka Nabi kasih. Nah, no kata si, Nabi kasih. Allahu Akbar. Kita tak cari pun Allah Ta'ala kasih kita, Nabi Muhammad kasih kita, kita tak cari, tak pisah, tak berusaha. Nabi Muhammad kasih kita, Nabi Allah Ta'ala kasih kita, kena pakat pisah lah. Buat apa yang Allah Ta'ala berkenan, Allah Ta'ala suka, dan hak Nabi Muhammad suka. Nah, ke-34 sebab bagi dapat penunjuk hamba dan hidup hatinya. Ni Masya Allah. Sebab bagi dapat penunjuk, dapat pertunjuk hamba dan hidup hati hidup. Tu Masya Allah. Nah, sebab bagi dapat pertunjuk, sebab bagi dapat pimpinan dari Allah, Allah pimpin. Tu dia, Allah Ta'ala pimpin. Orang yang banyak selawat ke Nabi, nah Allah Ta'ala buat pimpinan ke dia. Allah Ta'ala sentiasa pimpin dia kepada jalan arah yang Allah Ta'ala sukai. Tu dia. Dia buka hati kita, hidup hati kita. Nah, hidup hati tak jadi orang kerah, berdegi, kecek apa payah dengar. Tu orang panggil orang hak kerah hati. Nah, orang yang sentiasa selawat ke Nabi, nah sabab bagi dapat pertunjuk. Nah, orang ni dapat Allah Ta'ala akan buka hati dia. We nampak jalan ni taat, we nampak jalan ni selamat, we nampak jalan ni dapat lepas daripada azab neraka Allah Ta'ala. Tu orang selawat ke Nabi. Ke-35, nah sebab bagi dilentangkan orang selawat itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut akan dia akan orang selawat, nah disebut padanya, nah pada Nabi, nah orang sebut kepadanya, kepada Nabi. Ni Masya Allah. Dilentang akan orang, dilentang orang yang selawat itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang selawat ke Nabi ni, letan ni maknanya handai ke Nabi. Orang hak selawat ke Nabi ni, Nabi kenal orang hak berselawat dengan dia. Allahu Akbar. Nah, orang hak selawat ke Nabi ni, nah
orang henai rupa kita di depan Nabi. Habaq tu Nabi kenal orang hak berselawat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tak pernah royak tu kan? Orang tu dia pergi ngaji. Nah, dia pergi ngaji, dia dengarlah tok guru royak. Nah, sesiapa yang boleh mimpi berjumpa dengan aku dalam tidur, maka orang itu akan berjumpa dengan aku di dalam jaga. Nampak dah tu? Allahu akbar. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa-siapa dia nampak aku dalam tidur, maka orang itu boleh jumpa dengan aku dalam jaga. Nah, orang yang kasih ke Nabi tentu sekali dalam hati dia telitah nak tengok Nabi. Apabila hati kita ni banyak telitah duk teringat ke dia, maka insya-Allah satu hari Allah Taala akan boleh berjumpa dengan Nabi. Tu dia. Lepas tu, apabila dia dengar tok guru kata orang yang mimpi dengan aku dalam tidur, maka boleh berjumpa dengan aku dalam jaga. Orang ni pun selalu duk teringat, duk telitah dalam hati nak jumpa dengan Nabi. Nabi kita ni orang comel, orang jangok, orang lemah lembut, tubuh dia bau sedap. Ajak dia berjalan kok mana, jebak hak bau sedap dia lekat kok kayu batu, kok pohon kayu. Hingga siapa kalau orang hak biasa sai dengan Nabi, kalau Nabi lah berjalan kok jalan ni waktu pagi, apabila siapa waktu petang kita lalu kat tempat Nabi kita berlalu tu, maka boleh royak lalu dah. Pagi tadi Muhammad lalu dah kat ni. Royak kata jebak bau sedap dia tu lekat kok kayu-kayu. Royak kata bau sedap sungguh. Masya-Allah. Tangan dia ni, sahabat kata kalau biasa jamah setera lemuk licin, maka Nabi kita tangan dia lemuk licin lebih pada kain setera. Setera mana tak tahulah. Ta'imil Allahu akbar, serenok betul. Al-yadu minal harir, orang panggil lebih lemat lembut tangan dia daripada setera. Tangan bau sedap, peluh dia nampak sepeng mata intai, mata permata intai. Apabila lawan dengan cahaya cerah nampak kelip peluh Nabi. Tu dia. Abad tu kalau orang ngaji syama'il, orang ngaji sifat Nabi ke Allah tak ada dah. Nak jumpa, nak say dengan Nabi, nak boleh berjumpa dengan Nabi. Apa orang ni? Orang hak kita berjumpa dalam kitab ni. Dia mimpi, dia nak jumpa dengan Nabi. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri kelebihan, boleh berjumpa dengan Nabi sengerti lah. Apabila boleh berjumpa dengan Nabi, dia wisalah ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apabila dia wisalah ke Nabi, Nabi tak paling. Dia wisalah pula ke Nabi yang kedua, Nabi tak paling. Dia wisalah pula ke Nabi kali yang ketiga, dia tak paling. Dia tanya betul-betul. Dah Nabi tak jawab salah, dia tanya, ya Rasulullah, kenapa tak jawab salahku? Pasal Nabi jawab kata la a'rifuka, aku tak kenamu. Aku tak kenamu. Ni tengok nak ayat kata orang hak selawat Nabi kena. Tu masya-Allah. Orang hak selawat Nabi kena. Kalau tak berselawat ke Nabi tak kena. Nabi tak kena. Allahu akbar, masya-Allah. Kita ni kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tak kena kok benar. Kalaulah kita jadi hamba Allah tapi Allah Ta'ala tak beri rahmat, tak ada kesia belah, penat. Kalaulah kita jadi umat Nabi Muhammad tak kena, macam mana nak dapat syafaat di hari akhirat esok?
Nah, kita pernah duk royak cerita Sauban tu bukan? Royak dah. Dia rasa tak salah ingat Sauban ni kan? Nah, banyak hari dia tak mari sejid. Apabila banyak hari dia tak mari sejid, nah, Nabi tanya, "Geno aku tak nampak Sauban banyak hari ni tak mari sejid?" Orang royak kata dia sakit. Nabi kita kata lepas maya kita tengok dia. Apabila lagi lepas maya kita tengok. Nah, Sauban sakit sengoti. Jelahak habis pucak kelak. Tuai abak tu nak pergi sejid tak boleh uzur. Nah, pas Nabi tanya mung ni sakit gapo? Tak boleh makan, tak boleh apa ni? Dia kata ia tak ada sakit gapo. Hapas ni dia tak boleh makan ya berjelahak tuai ni pucak kelak ni. Dia kata penyakit hak dia nya. Nah, pasal dia berduka cita, dia dak serabut perut. Kalaulah dia mati esok, dia boleh tengok kedok Nabi. Dia tak boleh duduk kalau tak boleh tengok Nabi. Dia dak hidup lagi, dia dak sahih dengan Nabi. Dak sahih dengan Nabi, dia dak hidup lagi, Nabi pun dak hidup, dia pun dak sahih dengan Nabi. Tapi dia dak serabut dah. Kalaulah dia tak boleh tengok Nabi di dalam syurga esok. Pasal dia dak mikir sore. Apabila mati esok Nabi kita masuk syurga, tentu sekali nah syurga hak Nabi tinggi. Pas syurga dia duk lapis bawah. Pas dia nak pergi tengok Nabi lagu mana. Lalu itulah dia rindu, dia kasih, dia asyik, dia gila ke Nabi terlajak hingga siapa nak makan apa tak boleh tuai jadi demi. Nabi kita tengok orang ni jadi kasih dia terlajak. Dia Nabi tak ada jawab apa-apa sehingga sampai Allah Taala buat turun ayat sendiri. Nah, jawab dia, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Siapa dia taat kepada Allah, taat ke Rasul, maka orang itu akan boleh duduk sekali dengan Nabi, sekali dengan orang soleh, sekali dengan orang Rasul, sekali dengan orang mati syahid. Tu ni tengok, orang selawat kepada Nabi boleh tengok Nabi. Lepas tu berapa kali sehari duk selawat dah tu. Tu Masya Allah. Ni tengok nah. Ni ke-35 sebab bagi dilentang. Letang ni dia terjemah daripada ardu. Al-ardu ni makna lintang, makna handai. Orang yang selawat itu atas Nabi, dan disebut akan dia akan orang selawat tu kepada Nabi. Pada Nabi ni kepada Nabi. Ya Rasulullah, Abdullah ni selawat kepadamu. Nah, henai rupa kita, lepas tu disebut pula nama kita depan Nabi. Penak sungguh orang malah ni. Tu dia Masya Allah. Sebab tu we kenal Nabi banyak we. Lepas tu we kita berasa kasih sayang ke Nabi. Nah, we kita berasa kasih sayang ke Nabi banyak-banyak. Ke-36 sebab bagi tetap atas imannya. Sebab bagi tetap dia atas imannya, orang yang sebut Nabi semua ni, berselawat ke Nabi ni, iman dia ni kejak, kukuh, tak cabut. Nah, Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau orang tanya salafus soleh, dosa apakah hak yang paling takut sekali? Ialah dosa dekat-dekat nak mati Tuhan cabut iman. Tuhan pecah iman dekat-dekat nak mati. Apabila nak mati pak, iman hak duk dalam hati kita ni pecah. Apabila pecah, cabut. Nah, we jadi terlekat apa? We jadi lekat kufur. We lekat jadi kafir dalam hati. Iman tak ada dah. Apabila iman tak ada, we mati di atas agama kufur, maka jawabnya, nah, lagu mana di hari akhirat esok dia jadi Allahu Akbar. Nah, akan dibakar oleh Allah Ta'ala di dalam neraka, tetap dalam neraka, tak akan terbit.
Tu dia weh. Orang selawat Nabi ni sebab bagi tetap imannya. Nah 2-3 hari kemarin, na'udzubillah, kita baca kitab lah ngajar Tok Akil tu. Kita berjumpa satu orang tok guru. Dia kata kalau semasa hidup ni, semasa duk gagah gini ni, kita tak rajin takut pun tercabut email. Semasa duk gagah-gagah gini, kalaulah kita tak rajin serabut perut, tipanya aku dekat-dekat nak mati ni Tuhan cabut email, padai we mati di atas agama kafir, padai kita tak rajin takut pun dia duk gagah gini. Tok guru tu kata tentu sekali apabila tekos masa gagah dia tak rajin serabut perut, tak ada rajin takut Tuhan cabut email, maka tentu sekali dekat-dekat nak mati Tuhan cabut email selalu dah. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Nah, tak selamatlah daripada tipu daya Allah seseorang ni apabila dia berasa selamat, tak berasa bimbang, tak berasa takut Tuhan nak cabut email, tak cabut email, maka celah orang tu orang jadi rugi pada hari akhirat esok. Nah, al-amru min makrillah, orang aman, orang berasa selamat daripada tipu daya Allah. Nah, rasa dia kata aku selamat, aku mati tak ada jadi gena. Nah, Tuhan tak main peranai, tak buat tipu daya terhadap aku. Mari perasa lagu tu saja dosa besar. Pasal itulah, nah, orang yang terasa kata Tuhan tak pecah email ku ni, maka dia takuti, dia khawatirlah semasa dekat-dekat nak mati Tuhan cabut email pula. Lebih lagi kalau kita jumpa di dalam hadis Nabi SAW, dia kata tak beripung email dengan bohong. Orang apabila rajin berkecek bohong, maka orang tu, nah, Allah Ta'ala tak akan ada email di dalam hati. Nah, orang suka bohong, kecek bohong, tak beripung email dengan dusta, dengan orang kecek bohong. Nah, apa kita nyatalah kita hak Nabi kita kata ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik 3. Nah, iza ahida ghadara, apabila dia berjanji dengan orang yang nipu. Wa iza tumina khana, dan apabila dia orang harap, orang percaya ke dia, orang amanah ke dia, maka dia jadi pengkhianat. Hal yang ketiganya, wa iza hadatsa kadhiba, apabila dia berkecek, dia bohong, dia dusta selalu. Ni dia kata tanda orang munafik. Pasal orang munafik ni orang hak wak lok-lok kata dia orang mukmin. Kalaulah orang wak lok kata dia orang mukmin tapi hati dia orang kafir, tu orang panggil orang munafik. Sebab tu apabila kita campur dengan hadis kata tak beripung email dengan orang baam, maka benar. Ini riwayat kata, nah, lah ni kita boleh pergi haji, lah ni kita boleh semaya, lah ni kita boleh pergi umrah, lah ni kita boleh bersedekah. Kita takut, nah, siapa satu pria dekat-dekat nak mati, Tuhan tak menghargai, tak pandai apa yang kita buat, ia pecah email kita, maka Masya Allah dekat-dekat nak mati, kita mati di atas agama kafir. Ni pas nak tetap email, nak kejak hubatnya apa? Ialah berselawat ke Nabi. Tu Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, ke-37, menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syukur atas nikmat Allah yang memberi nikmat dengan dia, dengan Nabi atas kita, dengan dia, dengan selawat ke atas kita. Nah, menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni faham tak? Hak ni orang panggil seolah-olah ni kewajipan yang mesti kita kena bayar. Orang panggil hak. Pasti setiap perkara ada hak belaka. Faham tak ni? Hak. Supaya dengan kita hak anak
di atas kita. Hak ni hak anak ni. Apabila hak anak kita nak ambil boleh tak? Tak boleh muka hak anak. Hak anak. Lagu mana hak anak? Hak anak atas kita. Hak kita tak boleh nak mencuai, tak boleh nak tinggal, tak boleh nak buat tak erti, kena padu. Satunya kena letak nama we molek. Nah, apabila kita letak nama tak molek, hari akhirat esok, nah, kita buat we jadi anak kita malu, maka kita tak lepas kewajipan kena letak nama we molek. Kalaulah kita nama huduh-huduh, nah, sampai di hari akhirat esok, apabila orang panggil anak kita, maka anak kita malu. Nah, maka siapa dia malu, kitalah yang memalukan anak kita. Setengah daripadanya menafkah, itu tak kena royak dah, kita ada bertanggungjawab dah, cari makan we pakar. Setengah daripadanya, nah, 7 tahun kena royak dengan semaya. Mung kena semaya dah 7 tahun. Apabila 10 tahun, apabila anak kita tak semaya, kena roda dah 10 tahun. 7 tahun kena royak. 7 tahun adik nak semaya dah. Mari abah nak royak, nak ajar semaya. Ajar nak baca Fatihah, ajar rukun semaya, ajar sifat 20. Abah reti kedak. Nah, abah reti kedak. Lama abah tak reti jadi pok ko. Allahu akbar ni. Lepas tu kalau tak ajar, oh yo naik tapala hutai kita kena wik dia. Ha ni hak dia atas kita. Hak dia atas kita. Hak kita di atas dia. Hak kita ni. Mung anak kena ajar. Mung anak kena bayar. Hak kita kena taat. Wajib di atas anak taat kepada dua ibu bapa. Wajib di atas anak kena wajib di atas anak kena buat baik kepada dua ibu bapa. Tak boleh nak deraka. Hak ni hak dia. Hak kita atas dia. Jangan ditukar ni. Hak. Jangan ditukar we hak ni hak. Hak siapa ni? Hak aku. Lepas tu hak aku atas mung anak, mung nak bayar aku. Hak ni hak anak atasku. Hak mung hak anak atasku. Aku kena bayar. Anak pun ada hak. Anak pun ada hak, kita pun ada hak. Hak kita wajib atas anak bayar. Nah, hak anak wajib di atas kita bayar. Hak bini ada tak? Hak bini atas kita. Hak bini ada tak? Kita ada bini, hak bini. We cerak. Hak bini atas kita. Hak bini atas kita. Kita lekat hutai bini apa? Kena buat baik, kena cari nafkah, kena buat hormat kepada bini. Kena bini duduk di dalam kesukaan, gembira, serenok. Ni hak kita nah, bini kena bayar. Hak bini atas kita. Nah, hak bini atas kita buat baik. Pas ni hak bini pula dah. Di atas kita, nah, hak bini atas kita. Hak kita di atas bini. Hak bini di atas kita, kita kena buat baik. Nah, kena hormat. Nah, hak bini di atas kita. Pas ni hak kita di atas bini pula apa? Hak kita tapi kena bini bayar. Iaitu kena taat kepada tok laki selama mana tok laki tak suruh dengan buat maksiat. Nah, hak kita di atas bini kena taat. Hingga siapa? Kalaulah bini dia orang rajin nak puasa sunat. Nah, rajin nak puasa sunat. Bini nak rajin nak puasa sunat. Nak puasa sunat dia kena tanya kita dulu. Esok adik nak puasa ni, bui puasa ke tak?
Nah, kalau abang kata esok tak usah puasa lah, pasal esok ni abang ada kerja, maka adik tak boleh nak puasa. Tu orang panggil hak kita di atas bining wajib taat kepada tok laki ni, hak kita wajib di atas bini. Apabila bini taat, maka bini boleh pahala wajib supaya pahala semaya. Supaya dengan hak kita ni buat baik ke bini, cari nafkah ke dia serenok duduk, dia terhibur hati, jadi berasa tak susah hati apabila duduk dengan kita. Hak ni orang panggil hak bini atas kita kena bayar, kita kena tunai. Tak boleh nak menyakiti, tak boleh nak menapa, nak tepuk. Kalaulah dia deraka kita, wajib hak mula-mula kalau dia deraka, nah kita kena nasihat. No, royak jangan buat gini, no. Pasal orang panggil wajib taat kepada tok laki ni bukan unik-unik hak abang buat. Hak ni hak Allah Taala buat daripada awal dah. Kena taat ke abang. Kalau dia deraka, Zohir kata tanah, kata dia deraka mana? Dulu dia tak rajin kecek kasar, ni dia kecek kasar. Dulu dia tak rajin katuk pintu derah, ni katuk pintu derah. Dulu tak bunyi apabila dia masuk ke dapur senyak, ni bunyi klong-kleng. Tu dia. Ya dia jadi masalah dengan kita. Lepas tu kita kena sihat ni. Kita pun apabila dia bawa lagu tu naik atas kepala, kalau kita makan angin atas agak pakai hala menumbuk lalu gimana apa boleh sebutin menatai bina ni. Ya tak boleh buat lagu tu, tak kena. Ni hak. Nah, pas kita hak Nabi dengan kita ada tak? Hak Nabi di atas umat. Ni hak kita kata dia lah ni. Menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi ke atas kita, setengah daripada hak dia ialah kita kena baca selawat. Pasal selawat ke Nabi ni Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi. Itu hak. Lepas tu ingatlah, hak ni banyak ni kita duk bilang hak anak, hak pak, hak tok laki, hak bini. Lepas tu dia ada hak belakang nah. Hak masjid. Ada tak hak masjid? Hak masjid apa? Tak tahulah ada hak masjid. Banyak perkara juga hak masjid nah. Setengah daripadanya jebol ayat lesa. Riak masjid ada belakang ni hak dia, alih kena bayar. Hak masjid juga setengah daripadanya apabila masuk sejid jangan nyata, kena semaya sunat boleh 2 rakaat dulu. Kita nyata selalu orang panggil tak bayar hak dia. Pergi makan puluk tak sedekah duit ketua apa ni. Makan sapu-sapu macam tu duk nanti kira nanti tengok nak helak aku apa kok ni terbaik berak. Dia makan keduri helak, dia makan keduri orang padah. Tak helak les merah ni mun ni gawe. Ni setengah daripadanya hak masjid. Hak Quran. Hak Quran. Ada hak Quran. Kena mengaji, kena baca, kena beramal. Hak tu hak Nabi kata man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa dia ambil Quran tak depan, baca, lepas tu belajar, lepas tu buat amal dengan hukum Quran, maka Quran heret dia ke syurga lah. Wa man ja'alahu khalfa zahrihi qadahu ilan nar. Siapa dia ambil Quran letak di belakang, maka Quran heret dia masuk neraka. Belajar dak Quran ni kitab siapa? Ya kitab hak aku menggurukun email yang nekara ni setengah daripadanya percaya ke kitab. Tiba-tiba kitab mengaku kata Quran ni hak kita, tapi baca dak, mengaji patut nak buat hema dengan hukum Quran dak, maka orang panggil tak bayar hak Quran. Banyak telka hutan ni.
Hak ni hotel lah. Kita yang mudah-mudah selagi tak bayar tak lepas. Ni setengah daripada hak ni. Kita sesama saudara Islam. Sesama saudara Islam. Kita tak ada kena dengan dia, tapi dia agama Islam, kita pun agama Islam. Paling tak ada hak dia kena bayar. Jumpa assalamualaikum warahmatullahi. Dia ni pun kena waalaikumsalam. Ni hak orang Muslim. Hak orang Muslim aku mana? Jangan buat dia sakit hati. Kita ni jangan buat orang Islam sakit hati. Kalau kita buat orang Islam ni, orang Islam sakit hati, orang panggil kita tak bayar hak dia. Nah, apabila dia menyakiti, dia sakit hati, dia sakit tubuh, dia sakit berhajat kepada minta tolong, kita kena bayar hak dia, iaitu kita kena beri pertolongan. Pada hak Nabi apa? Kena selawat ke Nabi paling tak ada, paling kurang. Bukan hak ni sekarang ni dengan selawat saja, tapi apabila kita selawat ke Nabi, kita bayar hak Nabi. Nah, Masya Allah. Nah, kita pihak ilmu, ada hak ilmu tak? Ada. Nah lah, hak ilmu mana? Nah, jangan kita duduk senang dia aci ai upai tak wi makan. Kalau dia mati mapuh dengan kerana kita pihak ilmu tak wi upai tak wi apa, maka kita kena berguai depan Tuhan. Kena dah mung perak ku tak wi upai, mu duk senang aci ku mapuh. Ni orang panggil al-huquq. Jiran. Nah, jiran ni. Kita rumah berapa dua ni. Nah, kita kena jaga. Jangan orang rumah hak tepi kita sakit hati. Dalam adab orang berjiran tu guru yang paling tak ada. Kalau kita masak di rumah kita, lepas tu masak ni, nah, benda hak bau. Kita masak rumah kita, lepas tu benda hak bau cerak dia mau rumah tepi tu, maka wajiblah di atas kita ambil list makuk hala wik dia terasa kata ni terasa lega perut sikit. Allah dah mani kau boleh makan sedap, bau tak hala langsung. Dia orang panggil hak jiran. Ye no tak imi. Tak lepas nah, kena jawab soal dengan Tuhan esok nah. Kita nak lari tak boleh dah. Kita mengaku Allah jadi Tuhan, Nabi Muhammad jadi Rasul, dan agama lain palsu belaka. Islam saja hak sebenar. Bernasib baiknya kita boleh bertuhan dengan Allah. Bernasib baiknya kita boleh bernabi dengan Muhammad. Boleh bernasib baiknya kita boleh beragama dengan agama Islam. Nasib baiklah kita, alhamdulillah. Tuhan kasih dah. Kita boleh bertuhan dengan Allah, boleh beragama dengan agama Islam, boleh bernabi dengan Muhammad. Nasib baiklah. Tapi kalaulah kita tak tunai hak, tak bayar kewajipan kita, maka Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, qali dengan tokai, ia ada juga hak qali di atas tokai, hak tokai atas qali. Nah, la ilaha, hak dia ni tak ada, kita tak ada bersakut apa-apa, tak ada bergetar duit. Kalau kita geda ambil barang hak dia ni boleh ni, tapi hak ni Tuhan buat daripada mula-mula. Kalaulah kita tak bayar hak ni, orang panggil dunia kita, kapur tepak kita tak sempurna, tak hidup selamat. Abang tu kena tunai kewajipan masing-masing. Pas ni dengan Nabi setengah nak hurai masalah hak nawi kita nampak. Menunaikan, tunai ni makna bayar. Bayar dengan selawat itu bayar daripada hak Nabi. Ni penat sungguh. Berat ke ni? Ada kecek lagu ni jadi berat tak? Cuba royak sikit ke? Berat ke tak? Nah, berat ringi pun tak ada kira dah. Kita kena bertanggungjawab. Kita kena tiku.
Nah, Masya Allah, kita kena tiku. Moga kita sanggup dah. Kita sanggup dah, dia sanggup dah. Mau kena tiku apa kesuk tu dia. Nah, dan syukur atas nikmat Allah yang memberi nikmat dengan dia, dengan Nabi Muhammad atas kita. Berterima kasih kita dengan Allah Ta'ala. Selamatlah Allah Ta'ala hatta Nabi mari kita. Kalau Nabi Muhammad tak ada kau, maka kita tak tahu halal lah, tak tahu naik jatuh, tak tahu hulu hilir lah. Maksud tak tahu hulu hilir, tak tahu naik jatuh ni, orang panggil kita ni orang panggil hidup serupa dengan binatang. Tak tahu halal, tak tahu haram, tak tahu molek, tak tahu molek, tak tahu huduh, tak tahu mulia, tak tahu hina. Nah, kehidupan kak turut hawa nafsu. Orang hak turut hawa nafsu ni, nah, tak ada pimpinan, tak ada ajaran daripada Allah, daripada Rasul kak, maka kita serupa dengan binatang dah. Nah, sebab tu kena perhati molek, kena ngaji, tak ada jalan lain dah. Kalau tak ngaji tak selamat. Allahu Akbar. ke-38. Nah, ke-38-nya mengandungi bagi menyebut zikrillah dan syukur akan dia, akan Allah, dan makrifat akan nikmatnya. Masya Allah. Orang berselawat ke Nabi ni, ada di dalam selawat tu menyebut akan Allah. Ada di dalam selawat ke Nabi ni, orang panggil orang tu mengingati Allah. Apabila kita sebut ataupun selawat ke Nabi, supaya dengan kita orang berzikir, orang sebut nama Tuhan, orang teringat Tuhan. Nah, hak Tuhan dia royak kata, nah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hei orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah akan sebagai ingatan yang banyak. Orang hak tak ada sebut subhanallah, tak ada sebut la ilaha illallah, tak sebut Allahu akbar, tak sebut la haula wala quwata illa billah, tak sebut la ilaha illallah. Nah, tak sebut hak tu pun tak apa. Sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang hak berselawat ke Nabi ni pada hukumnya supaya dengar orang berzikir, orang sebut nama Allah Ta'ala dah. Nah, dan syukur akan dia, akan Allah. Orang hak baca selawat ke Nabi ni seolah-olah orang bersyukur kepada Allah, orang berterima kasih kepada Allah di atas limpah pemberian Allah ke kita. Dan makrifat akan nikmatnya, orang hak sebut, nah, orang hak sebut selawat ke Nabi ni, orang ni makrifat, orang ni kena, nah, kena kelebihan, kelebihan ataupun nikmatnya Allah Ta'ala hatta Nabi kita ni. Kalau Tuhan tak hatta Nabi kita tak penat. Nah, sepondok ayat saat ni, wah pertama, wah tak aku lani pun nak jadi itu dah, walaupun ada Nabi tak itu kan. Wah pertama, wah tak aku dah. Nabi ada tapi nak jadi wah pertama, wah tak aku dah. Nah, tahu dah hukum halal haram. Nah, tapi nak jadi bini aku dah lah ni. Bini ku tapi bini mong, tapi mong tak ada. Aku pergi tidur sebentar dengan bini mu. Ni penat ni. Nah, Allahu Akbar, Masya Allah. Lepas tu, nah, rahmat setara mana Allah Ta'ala hatta Nabi. Hak tu herayak dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ni hatta mu mai ke dunia untuk mengajar manusia ni jadi rahmat. Nah, jadi kesiabelah daripada Allah. Kalaulah Allah Ta'ala tak hatta Nabi kak, Masya Allah, Allah tak ada kesiabelah kita. Buat kita kak lepas cala ikut ia nak jadi bagaimana. Gitu dah. Allahu Akbar. Nah, ke-38, ke-39. Kita lebih dah sikit dah. Nah, ke-39, bahawasa selawat daripada hamba itu doa dan memohonkan daripada Tuhan bagi dirinya. Orang berselawat ke Nabi ni supaya dengan kita berdoa lah kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah rezeki kat aku.
Dan kita selawat ke Nabi tak kena sebut tu, ya Allah wilah rezeki kat aku, ya Allah apalah dosaku, ya Allah wil lepaslah aku seksa neraka di hari akhirat esok. Tak kena kata gitu. Apabila kita baca selawat, cukup lalu dalam selawat tu. Nah, ke-40 adalah bagi orang yang membanyakkan selawat itu melihat akan rupanya yang mulia dan menteri pada hatinya. Allahu Akbar. Ni kelebihan ni tak ada dah. Siapa-siapa dia banyak selawat ke Nabi, maka insya-Allah orang ni akan boleh tengok Nabi. Lepas tu Allah Taala akan cak ni orang panggil teri di dalam hati, cak moho. Rupa Nabi kita akan ternampak di dalam hati kita. Masya-Allah, ni orang selawat ke Nabi. Tu dia. Ke-41 adalah orang yang membanyakkan selawat itu menempati akan makam syekh yang murabbi akan dia. Tu ni tinggi benar lah. Dan lagi selawat itu isi kahwin anak bidadari dan harga mahligai, dan menepati akan merdeka akan saya dengan dia, dengan selawat ke Nabi Allah. Nah, orang selawat ke Nabi ni orang panggil isi kahwin anak bidadari. Tak ni? Nak bini tak tambah tak boleh dah, mama tak widah tak gitu kan? Lepas tu nak bini banyak orang, nah duit tak ada. Nah, lepas tu kalau lah nak menikah dengan anak bidadari banyak-banyak, baca selawat Nabi banyak, dia jadi isi kahwin, dia jadi duit belanja nak menikah dengan anak bidadari. Tak ilmu tak sabi ni dah. Baca selawat banyak. Nah, Allahu Akbar. Peluk betul orang selawat ke Nabi jadi isi kahwin anak bidadari. Anak bidadari, hurul ain. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan harga mahligai. Harga mahligai ni istana hak Tuhan nak bui kita di dalam syurga. Lepas tu nak bui free-free tak boleh, kena bayar. Nah, nak beli nak bayar. Pas nak bayar ke apa? Mahligai istana hak Tuhan nak bui kita di akhirat esok, nak bayar ke apa? Bayar dengan selawat ke Nabi. Dan menepati akan merdekakan saya dengan dia, dengan selawat ke Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup. Nah, Wallahu ta'ala a'lam. Nah, semoga apa yang kita berkongsi di tengah hari ini, insya-Allah Allah Taala akan bagi pahala dan jadi pengetahuan tambah untuk kita. Nah, semoga Allah Taala tak mensia-siakan apa yang kita duduk berkongsi pada tengah hari ini. Paling tak ada kita boleh pahala, dapat keampunan daripada Allah. Dan insya-Allah Taala faham ni muka apa pula? Muka apa pula ni? Eh? 21. 21 baris yang kedua nah. Baris yang kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketujuhnya, nah, di antara isti'azah, di antara lapar hak yang Nabi kita minta berlindung dengan Allah. Perkara-perkara hak yang Nabi kita minta berlindung daripada Allah. Apa kata hak Nabi kita minta sama Allah Ta'ala, wi Allah Ta'ala pelindung. Tu dia. Nabi SAW berlindung daripada sehina-hina omong. Tuhan bui omong kita ni, kita hidup di dalam sehina-hina omong. Tu na'udzubillah, kita boleh tafsir banyak lah sehina-hina omong ni. Tu dia. Nah, kita boleh tafsir banyak. Boleh di antara sehina-hina omong kak. Nah,
Tuhan beri umur kita, Tuhan beri umur kita ni. Nah, tapi kita tak boleh hidup di dalam taat kepada Allah, menyebabkan kita hidup di dalam neraka, hidup di dalam kejahilan, buat amal jahat. Maka ni orang panggil menyebabkan apabila kita sapa di hari akhirat esok, kalau kita mati kak, na'udzubillah, jadi asbab bagi Tuhan nak ambil bubuh neraka. Tu na'udzubillah. Ni orang panggil sehina-hina umur. Hak Nabi royak dah terbekal, khairun nas, manusia yang terbaik, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu ialah orang yang panjang umurnya dan molek pula amalnya. Tu orang manusia hak paling beruntung sekali. Nah, manusia hak beruntung sekali, umur panjang, lepas tu hidup di dalam taat. Tu dia. Nah, hak kita duk serabut perut kak, umur panjang tapi hidup di dalam neraka. Ada hak Nabi kata, syarrun nas, manusia hak paling jahat sekali, man tala umruh, orang hak yang panjang umurnya tapi wasa'a amaluh, dan jahat amalannya. Hak ni rugi hidup, perih hidup orang ni. La Allahu akbar, masya-Allah ni. Nah, hidup tak ada beruntung sikit abuk. Tu tambah lagi pula jahat amalan. Nah, hidup di dalam neraka. Nah, hidup di dalam menyakiti orang. Hingga siapa orang sekapung kutik serabut perut habis dengan dia. Ni penat. Neraka sore dia tak cukup, tapi buat we jadi orang menyakiti pula dah. Allah. Ni penat sungguh. Jadi panggil jadi manusia sekalipun jadi tak berharga. Waktu jadi orang ni sakit perut dengan kita. Kalau kita duk jahil sore, tak ada wak menyakiti kedai tu pun teruk dah. Tapi hingga lagi pada waktu jadi orang sekapung sakit hati ni. Allahu akbar. Pas sekarang ni sebanyak mana. Nah, sekolah, pondok, pera nak jadi orang tapi tak jadi orang. Jadi apa dia tak jadi orang, jadi apa? Jadi apa? Nah, pera bela nak jadi orang tos jadi orang. Nah, Allahu akbar. Nah, kalau jadi binatang apa hingga lagi. Ni tak saya jadi binatang pun tak boleh jadi. Hani dia mau kata jadi sapah masyarakat kaya sangkum. Hani hak lagu mana jadi kaya sangkum, orang panggil buat we jadi, orang panggil tegale leter. Nak tengok pun tak sedap dengar, nak dengar pun tak sedap dengar. Jadi orang panggil jadi bergelawak habis. Supaya orang sakit gigi, duk saja pun sakit, telan nasi pun sakit tu. Dia buat we jadi orang sakit sungguh. Hak ni kok sapah masyarakat, hidup dia tak ada berguna. Nah, apa sapah dah? Ni penat ni. Nauzubillah. Lebih pada binatang. Tu nak lagu mana ni? Kita sedar katik di dalam sedar ataupun bertanggungjawab katik di dalam kehidupan kita ni. Nak lagu mana nak cerah. Lepas ni lebih-lebih lagi zaman sekarang lah ni ke kehidupan masyarakat ataupun ala sekitar sebab sangkum lah ni ke, kalau tak pisah lagi kau teruk tak tahu jadi lagu mana. Tu nah. Seperti riwayat daripada Abdul Malik bin Umair berkata, Abdul Malik kata, telah dengar aku akan Mus'ab bin Sa'adin. Ia dengar daripada bapaknya. Berkata ia Mus'ab, ia kata adalah ia bapak dia nyata sentiasa mengajar ia akan kami, akan anak-anak 5 perkara yang adalah Rasulullah SAW sentiasa berdoa dengan dia dengan doa ni, dengan dia dengan 5 perkara ni. Ni Nabi kita ajar apa ni? Dan bersabda ia Nabi ajar. Nah, Nabi kata sabda ia Nabi ajar kepada sahabat. Nabi kita ajar sungguh-sungguh nak sahabat dia faham.
Nah, Nabi kita kata kena, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min azabil qabr. Ni. Ya Allah, ada makna dia. Sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada bakhil. Itu Nabi kita minta pelindung. Bukan Nabi kita ajar kepada sahabat saja, dia sendiri pun takut kepada bakhil. Bakhil ni mana kedekut kuping. Nah, sebab tu Nabi kata, aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada bakhil, dan aku berlindung dengan engkau daripada penakut, jubnis, penakut, sifat penakut. Nah, dan aku berlindung dengan engkau daripada dikembali akan daku kepada sehina-hina umur. Nah, sehina-hina umur ni, nah apabila Tuhan panjang umur, tiba-tiba semasa tua ni kak, nah jadi nyanyok, jadi tak nak berapa dengar, nah jadi mudah nak murih. Nah, anak buat baik pun dia dok tak nampak kebaikan, kecek huduh dengan anak. Nah, apabila anak hak jauh-jauh kelik juga dia ngarayak kat anak hak baru kelik ni, anak hak duduk di rumah tak percaya ke dia, tak lepas apa nama ni, boleh lapar tengah malam dah, barulah sipek akik nasi mari. Nah, tu hak anak percaya dah, tapi dia berkecek. Ada juga hak anak tak percaya. Tu masya-Allah, anak tak percaya ke mokpok. Nah, apabila sampai masa tua, ni orang panggil sehina-hina umur ni. Dan hak sekalinya, hak besar sekali, dan aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada azab kubur. Tu azab kubur. Nah, seksa kubur. Ni takut ni. Allahu akbar. Sepah pada mati, nah, masuk kubur, nah, kena seksa, kena azab. Allahu akbar. Kena tak imeh nah. Pas pada mati ni masuk kubur, kena azab, kena seksa. Na'udzubillah. Allahu akbar. Nah, selamatlah kita semua, amin, daripada seksa kubur. Nah, orang hak di antara dosa hak nak seksa kubur, nak tak selamat daripada seksa kuburnya apa? Ialah pelaga orang, menyakiti. Pelaga orang jadi bala. Tu seksa kubur tu. Setengah daripadanya tu hak sabit dalam hadis sahih. Nah, setengah daripadanya, nah, kecing tak ada nak sup. Tak ada nak sup. Orang panggil tak ada nak sup, basuh-basuh huduh-huduh, lepas tu bangun. Bangun pun siap, pergi ambil air semaya. Maka semaya tak sah. Nah, tu penat, na'udzubillah. Pelaga orang ni pun penat juga. Tengok tu, bukan satu ketika Nabi SAW berjalan bersama-sama dengan sahabat dia, tiba-tiba Nabi berjalan, Nabi jadi beradu, sahabat dia jadi lacau potong. Pak sahabat paling tengok Nabi kita duduk beradu apa. Nah, lepas tu Nabi kita, sahabat pun paling tanya Nabi, mau beradu apa ya Rasulullah? Nabi kata, di sini ada kubur ni, dan di dalam ada kubur, dan di dalam dua kubur ni dak kena seksa. Dia kena seksa bukan benda besar, bukan benda berat-berat, benda halus-halus ya, benda ringan-ringan. Nah, hak seorang ni kubur ni, nah, tekas semasa dia hidup tak ada mati hari tu, nah, dia duduk dalam dunia, nah, dia berakhir pelaga orang, jadi orang balah. Pahak seorang ni, orang panggil dia kecing tak ada nak suk. Orang panggil kecing tak ada nak istibrak. Tak ada nak suk, tak ada nak gerahan, tak ada nak kecing nak habis. Dia berasa ada lagi kok tak tunung, kok dalam batai kalau orang jatuh. Tapi dia bangun dah. Apabila dia bangun, hak dah lekat dia terbit pula. Ya terbit pula tu lah, kita
kita pergi ambil semaya tak leh moga air kecing kita terbit duk lekat kat kain tu. Ni di antara hak duk kena seksa dalam kubur. Lepas tu Sayyidina Osman kata, nah, dia pergi kubur, Sayyidina Osman dia pergi kubur, dia tak boleh makan. Apabila dia pergi kubur, dia tak boleh makan. Nah, tak boleh makan apa, makan tak lalu. Orang tanya kata, nah, wahai Amirul Mukminin, gena mu makan, gena mu tak lagi kubur, lepas pada tu tak lagi kubur, pasal apa yang nak makan tak lalu? Moyo rusing. Orang tanya kata, wahai Amirul Mukminin, gena mu tak lagi kubur? Dia kata, benar, gena mu rusing gini. Orang tanya dia kata, tak wi aku rusing gena. Kalaulah kita masuk kubur, kalau kita selamat di kubur, maka balik dapat jadi selamat. Kalaulah masuk kubur, dalam kubur tak selamat, kena seksa, kau balik dapat, kau teruk. Itu dia. Nah, Allahu Akbar, Masya Allah. Ia tak lagi pasal Nabi kita royak dah kubur ni. Nah, raudat al-qabru raudatun min riyal jannah. Kubur ni satu kebun daripada kebun syurga, au hufratun min hufarin nar, ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Lepas tu tak kena gitu. Sebab tu Nabi kita minta pelindung. Dia Nabi kita wi sahabat mengapa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min adzabil qabri. Masya Allah. Ni penat-penat belaka tu. Kedulapannya Nabi SAW berlindung daripada sejahat-jahat umur. Semacam saat ni juga ni, su'il umur ni. Tapi lapah lain ni, an uradda ila arzalil umur, hak ni lapah lain ni, lapah min su'il umur ni, lapah hak Nabi ni, lapah hak yang kedua ni. Dan daripada Amr bin Maimun berkata ia, mengerja haji aku serta Sayyidina Umar. Satu sekali Umar bin Maimun dia buat haji sekali dengan Sayyidina Umar, maka aku dengar akan dia Sayyidina Umar berkata di Mina. Ia berucap sekali di Mina, dia kata kena jaga-jaga ni tekas masa buat haji. Sekali dengan Umar, semasa buat haji, dalam pernah Sayyidina Umar duduk di Mina, Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW adalah ia sentiasa berlindung daripada 5 perkara ini. Sentiasa berlindung ia Nabi daripada 5 perkara ni. Sayyidina Umar royak. Mana? Nak semeh dengan saat ni lah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min su'il umur wa a'udzubika min fitnatis sadri. Ni penat. Wa a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada bakhil dan penakau, dan aku berlindung dengan engkau daripada jahat-jahat umur. Ni tengok, jahat-jahat umur. Dan aku berlindung dengan engkau daripada fitnah dada. Hak ni fitnah dada nak. Fitnah dada ni lagu mana? Sentiasa duk terlintas di dalam hati amal deraka, dia panggil fitnah dada. Allahu Akbar. Terlintas di dalam hati amal hak tak comel. Kalau terlintas di dalam hati amal hak comel tu orang panggil ilham daripada malaikat. Hodok terlintas di dalam hati amalan deraka ni orang panggil ilham daripada syaitan. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang panggil hati dia tak terbuka. Hati tak terbuka untuk nak buat Allahu Akbar, nak belajar pun tak si, nak pergi sejid pun tak si. La ilaha illallah. Dan aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur. Masya Allah.
Kita berada sekat tu kesembilan, Nabi SAW berlindung daripada kekurangan, kemudian daripada bertambah. Wallahu ta'ala a'lam. Lepas tu ada apa lagi kita boleh kira sikit-sikit lagi boleh? Tak ada dah. Takut ada nak berkongsi ke? Tak ada, kita beradu lah. Tu Masya Allah. Terima kasih belakalah di atas perhatian. Semoga apa yang kita beri pun di pagi ni tak sia-sia. Nah, Allah Ta'ala tak sia-sia menjadi pahala untuk kita. Nah, kita niat molek dengan mari ni, nah, nak junjung titah perintah Allah, nak buat benda hak Tuhan kene. Nah, buat benda hak Tuhan kene. Nah, tak ada apa yang mari memaksakan kita kecuali kita niat nak junjung titah perintah Allah Ta'ala, nak buat benda hak Tuhan kene. Nah, kalau kita ada makrifat, ada pengenalan tentang Allah, kita mari dengan suka hati. Pasal perintah siapa dia? Hak yang menekankan kita mari ni perintah siapa dia? Ialah perintah perintah daripada Allah yang menjadi tuai kepada segala-gala. Tuai langit, tuai bumi, tuai matahari, tuai kesihatan, tuai kepada segala-gala. Allah Ta'ala ni tak boleh nak banding dengan orang kaya di atas dunia, nak banding dengan orang yang jadi berpengkat, jadi raja. Tak boleh. Apabila kita mari dengan hati kita suka hati, dengan niat nak patuh, nak junjung titah perintah Allah Ta'ala ni lah, maka apa yang kita buat di tengah hari ni tak sia-sia. InsyaAllah Tuhan akan balas baik untuk kita kesemua. InsyaAllah kita berdoa dengan Tuhan. Tuhan terbuka hati kita, berasa nak belajar, nak mengaji, nak mari masjid, nak sembahyang jemaah 5 waktu. InsyaAllah Tuhan merahmati kita, kesia-belah kita hingga sampai kita terus mati boleh masuk syurga setiap orang. Amin insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma afina ma abqaitana wa la tudillana ba'da idh hadaitana. Allahumma innaka hasanal yakin wa salamatan fid din ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.